Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Izzah binti Izairul dan nombor pendaftaran saya 17 DAS 21F1064. Pada kali ini, kumpulan kami ingin membentangkan bagi subjek etika dan peradaban. Tajuk yang diberi kepada kami ialah falsafah dan pemikiran. Ini adalah antara isi kandungan yang ingin saya bincangkan, iaitu pengenalan dan maksud falsafah, 3 ciri berfalsafah, 5 kategori bidang dalam falsafah. Pengenalan dan maksud falsafah. Perkataan falsafah meminjam daripada bahasa Arab iaitu falsafat. Ia sendirinya menyerapkan perkataan bahasa Yunani, filosofia yang bermaksud cinta kepada hikmah. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah menguasakan kebenaran umum tentang asas melalui mengamat dan menyelesaikan masalah yang berdasar dan umum tentang persoalan keberadaan, pengetahuan, nilai, akal fikiran dan bahasa. Falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas dan bertujuan mendapatkan kebenaran. Falsafah ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dan berfikiran secara radikal, sistematik dan sejagat. Apabila seseorang berfikir demikian dalam menghadapi masalah dan hubungan dengan kebenaran, adalah orang itu telah memasuki falsafah. Seterusnya, 3 ciri berfalsafah. Berfalsafah memikir sesuatu dengan sangat mendalam. Yang pertama, radikal. Radikal bermaksud corak pemikiran yang ketuntasan. Dengan ini dapat berfikir dengan sedalam-dalamnya sehingga ke akar bagi sesuatu masalah. Kedua, sistematik. Berfikir secara logik dan bergerak langkah demi selangkah dengan penuh kesedaran dan turutan yang tersusun. Yang ketiga, sejagat. Sejagat bermaksud umum. Dalam corak pemikiran ini, pemikiran tidak terbatas dalam bahagian-bahagian tertentu, tetapi jawapan keseluruhan bagi sesuatu persoalan. 5 bidang kategori falsafah. Yang pertama, metafizik. Bidang falsafah ini memikirkan tentang kewujudan. Apakah sifat semula jadi? Adakah sesuatu itu wujud tanpa penggantungan kepada diri manusia? Apakah sifat ruang dan masa? Apakah sifat akal dan fikiran? Apakah yang dikatakan manusia? Apakah yang dikatakan sedar? Adakah Tuhan itu wujud? Yang kedua, epistemologi. Bidang falsafah ini memikirkan tentang ilmu pengetahuan. Apakah itu pengetahuan? Adakah pengetahuan? Bagaimana kita tahu yang kita tahu? Bagaimana kita tahu terdapat minda lain? Yang ketiga, etika. Bidang falsafah ini memikirkan tentang kemoralan manusia. Contohnya, adakah kita dapat bezakan antara moral dan tindakan yang salah? Jika ada, apakah perbezaannya? Tindakan yang mana yang betul? Tindakan manakah yang salah? Tindakan nilai mutlak atau pembandingan? Bagaimanakah seseorang itu harus hidup? Yang keempat, logik. Logik adalah bidang falsafah yang mengkaji penaklukan manusia. Yang kelima, estetika. Bidang falsafah memikirkan tentang keindahan. Contohnya, apakah itu indah? Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama penuh saya adalah Siti Hairatul Maisarah binti Muhammad Fitri. Nombor matrik adalah 17 DAS 21F1050. Pada kali ini saya akan membentangkan bagi tajuk falsafah pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan iaitu falsafah moden terbagi kepada dua. Yang pertama ialah falsafah pragmatisme, yang kedua eksistensialisme. Baiklah, yang pertama, pragmatisme ni berasas dan berfokuskan pengalaman serta dinamik. Pragmatisme ini juga menolak konsep metafizik iaitu Tuhan. Konsep pragmatisme ini juga manusia perlu mendapatkan pengalaman sebagai bukti kebenaran. Yang seterusnya adalah eksistensialisme yang berfokuskan idea dan pengetahuan seseorang. Pengetahuan seseorang ni boleh berasaskan pengalaman bebas atau kita panggil sebagai laissez-faire. Kewujudan eksistensialisme ini juga berlaku selepas Perang Dunia yang kedua. Akhir sekali, setiap individu dan manusia bebas menentukan kehendak dan pilihan sendiri. Seterusnya kita pergi kepada falsafah pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan Malaysia adalah suatu usaha dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh ataupun bersatu padu. Ini bagi melahirkan seseorang insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani. Seterusnya, falsafah pendidikan ini dikenali umum dari tahun 1988.
Kalau kita lihat, ada perkembangan ataupun ada implikasi yang baik kepada falsafah pendidikan ini. Yang pertama, co-curriculum. Yang kedua, guru. Yang ketiga adalah institusi. Yang pertama iaitu co-curriculum. Kalau kita lihat, banyak sebenarnya nilai-nilai murni yang dapat diserapkan dalam diri pelajar. Yang kedua adalah mempunyai latihan yang bagus untuk diserapkan dalam diri pekerja. Yang kedua adalah guru, iaitu cara dan teknik yang diajarkan kepada pelajar untuk menjadikan ia lebih menarik. Yang ketiga adalah institusi, iaitu kemudahan-kemudahan yang dapat digunakan oleh para pelajar. Seterusnya kita pergi kepada perincian falsafah pendidikan, iaitu pendidikan berterusan. Ada dua pendidikan berterusan. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah tidak formal. Pada gambar pertama yang kita nampak itu adalah pendidikan formal. Ianya diberi daripada umur 5 tahun hingga 17 tahun. Pendidikan formal ni mempunyai sukatan pelajaran iaitu dari segi peperiksaan, kelas dan pelajaran. Seterusnya kita pergi kepada gambar nombor 2 ni, iaitu pelajaran tidak formal. Ianya bermula daripada kanak-kanak masih kecil. Perincian falsafah pendidikan yang seterusnya adalah rakyat Malaysia yang berketerampilan. Berketerampilan di sini membawa maksud bagaimana seseorang individu itu berkomunikasi dengan individu lain. Kita boleh lihat sama ada individu itu mempunyai keyakinan yang tinggi dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, individu yang mempunyai ilmu pengetahuan adalah mempunyai sijil yang berketepatan dengan kemahirannya. Akhir sekali, rakyat Malaysia yang mempunyai nilai murni. Contoh nilai murni ini adalah bersopan santun, berwibawa, bertanggungjawab dan banyak lagi. Unsur-unsur ini adalah unsur yang paling utama agar rakyat Malaysia mampu berfikir mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Sekian itu saja info daripada saya tentang falsafah pendidikan. Sekian, terima kasih. Kita sambung kepada tajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Annie Sofia binti Zulkifli. Nombor kad matrik saya ialah 17-21F1022. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Stern and Snyder telah membahagikan dua fahaman aliran falsafah. Yang pertama, falsafah tradisional dan yang kedua, falsafah moden. Apa perbezaan antara falsafah tradisional dan falsafah moden? Falsafah tradisional ialah matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Falsafah moden pula, manusia berhak menentukan matlamat hidup dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Sekarang kita akan pergi ke falsafah tradisional. Apa yang terkandung dalam falsafah tradisional? Falsafah tradisional terbahagi kepada dua. Yang pertama, idealisme dan yang kedua, realisme. Semua mesti nak tahu apa itu idealisme dan realisme. Mari saya terangkan. Idealisme, falsafah tradisional terawal yang terdapat di barat. Fokusnya ialah akal, jiwa, kerohanian kerana kebenaran bergantung kepada tiga perkara tersebut. Ia lebih fokus kepada benda yang tidak nampak kerana ia tidak mementingkan kewujudan fizikal. Sekarang kita akan pergi ke realisme pula. Realisme ialah mazhab tradisional. Fokusnya ialah keseluruhan realiti ialah alam fizikal dan apa yang di luar Alam fizikal tidak dianggap realiti. Ia mementingkan kewujudan fizikal untuk membuktikan sesuatu. Ini adalah tokoh idealisme. Dan ini pula ialah tokoh realisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Huda binti Muhammad Timah dari kelas DAS 1B nombor matrik 17-21F1020. Hari ini saya akan sambung pembentangan kawan saya dengan tajuk kepentingan falsafah dan tokoh falsafah. Kepentingan falsafah. Yang pertama, mengelakkan diri dari kejahilan dengan berdiri di atas kebenaran dan menyingkap takbir kebatilan yang menutup kelemahan fikiran secara ringkas dari pemikiran manusia.
Kedua, membantu kemahiran pemikiran seperti membuat analisis, sintesis, membuat keputusan dan juga memahami konsep. Yang ketiga, disiplin akademik, menerangkan secara jelas tentang hakikat alam semesta dan kepentingan sesuatu kepercayaan. Seterusnya, menghasilkan pembelajaran berupakan kemahiran yang boleh berpindah dan membentuk kepribadian, malah bukan sahaja untuk akademik tetapi untuk kehidupan seharian. Seterusnya, menyiasat kebenaran sesuatu konsep melalui penghujahan rasional yang meneliti dari sudut andaian, implikasi dan perkaitannya dengan pengkajian seperti metafizik, epistemologi, etika dan juga semantik. Dan akhir sekali, kepentingan falsafah adalah mencari kesatuan hakikat kebenaran yang bersepadu dapat mengenali hakikat kebenaran yang merupakan makrifah yang yakin dan mutlak. Ia perlu sentiasa difahami dan dikenali serta sentiasa mencarinya secara bebas. Seterusnya, tokoh falsafah iaitu Ibn Khaldun. Ibn Khaldun merupakan seorang tokoh terkemuka dunia yang banyak menyumbang kepada dunia dalam pelbagai bidang, khususnya bidang falsafah. Beliau juga cenderung kepada realisme, namun beliau juga menerima konsep idealisme kerana menganggap kedua-duanya sama penting. Beliau juga terkenal sebagai seorang pemikir yang jujur dan realis yang mengkritik kelemahan manusia sebagai komponen utama dan menerima konsep idealisme kerana menganggap kedua-duanya sama penting. Beliau juga terkenal sebagai seorang pemikir yang jujur dan realis yang mengkritik kelemahan manusia sebagai komponen utama masyarakat yang suka menerima konsep pembaharuan dan bersifat terbuka terhadap permodenan. Secara tuntasnya, sebanyak 18 buah kertas kerja daripada 18 orang pengkaji membincangkan falsafah Ibn Khaldun. 3 contoh elemen penting yang saya dapat daripada kepentingan falsafah ini. Yang pertama adalah mampu menilai tahap pemikiran iaitu berdasarkan kaedah penelitian berteraskan rasionalisis. Yang kedua, isu persoalan iaitu membuatkan seseorang itu mencari kebenaran dan jawapan kepada isu persoalan yang wujud dengan cara mendalami bidang ini dan mempunyai sifat ingin tahu. Dan yang ketiga, akhir sekali adalah percubaan rasional untuk merumus, memahami dan menjawab soalan dasar dan asas mengenai sesuatu realiti. Di sini juga saya sertakan link rujukan daripada mana saya dapat maklumat mengenai tokoh falsafah dan kepentingan falsafah. Saya akhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi di lain masa bersuara lagi. Sekian, terima kasih.